Kita berhimpun pada petang ini adalah satu detik peristiwa yang penting dalam sejarah parti kita, yaitu hasrat kita untuk meminda perlembagaan parti kita yang harapnya akan diluluskan dalam Perhimpunan Agung khas ini, yang bertujuan untuk menyelaraskan peruntukan perlembagaan bersatu kita ini dengan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan mengenai Undang-Undang Anti Lompat Parti. Dengan pindaan ini, insyaAllah setiap ahli bersatu yang dipilih sebagai ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri dalam pilihan raya akan terhenti keahliannya dengan serta-merta, ataupun dalam bahasa Inggerisnya cease to be a member, jika mereka menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak yang bertentangan dengan arahan ataupun pendirian. Setuju? Kita terpaksa membuat pindaan ini setelah ditahu ialah kerana terdapat 6 ahli parlimen bersatu yang khianat pada perjuangan parti kita dengan menyatakan sokongan kepada musuh parti kita tanpa mereka keluar parti. Atau mereka keluar lah, betul tak? Tak nak keluar, tapi sokong Madanon. Saudara sokong Madanon. Dalam kenyataan yang mereka buat, mereka mengatakan mereka mengaku setia kepada parti, sokong presiden parti, tetapi dalam keadaan dan masa yang sama menyokong musuh parti kita ini. Siapa musuh kita? Ini suatu hipokrisi. Mereka yang buat begini adalah hipokrit, pengkhianat pada parti dan perjuangan parti kita, dan tak boleh kita biarkan sebegini. Sebelum ini, bila mana telah ada beberapa ahli parlimen berbuat demikian, kita merujuk pada perlembagaan parti kita. Yang ada dalam perlembagaan parti kita ialah tindakan disiplin parti. Apa dia tindakan disiplin yang kita boleh buat? Kalau kita merasakan kita cukup marah, kita nak singkir dan buang mereka. Kalau kita buat begitu, lembaga disiplin pun tahu dan kita majlis tinggi tahu bahawa kalaupun kita ambil tindakan sedemikian, dia tak terlucut jawatan dia sebagai ahli parlimen. Takkan kita nak buat begitu? Sebab itu lembaga disiplin bagaimana kita ketahui membuat keputusan untuk gantung. Berapa lama gantung? Sampai maksimum yang dah digantung 6 tahun. Maknanya walaupun dia digantung, dia masih ahli bersatu. Jadi dalam keadaan yang tidak berapa menentu ini, Majlis Tertinggi membincangkan secara terperinci dan ambil keputusan bagaimana yang kita adakan pada hari ini untuk meminda perlembagaan parti. Saya sebutkan mereka ini adalah hipokrit. Jika mereka ingin untuk menyokong musuh, mereka patutnya keluar pada parti. Dia buat kenyataan bahawa dia terpaksa menyokong kerana tak ada peruntukan. Kami yang jadi ahli parlimen adun-adun dia ada peruntukan. Tapi kerana semangat juang kita tak ada peruntukan, kita teruskan perjuangan kita. Bukan derhaka dan tidak setia pada parti. Ini biar tak senonoh. Ada juga suara-suara rakan-rakan kita yang ada di bawah ini menyatakan lain kali Tan Sri, bila nak pilih orang tu nak jadi wakil rakyat, tengok mereka ni setia ke tak setia. Tuan-tuan tahu macam mana nak tengok muka dia. Nampak okey,
tapi nama itu mereka tak baik. Maulah terserahlah niat jahat mereka untuk tidak bersama berjuang dengan kita. Jadi kalau itu patut dia keluar, tapi mereka tahu kalau mereka keluar, tindakan itu akan trigger apa yang disebutkan undang-undang anti lompat hati. Dan mereka terpaksa mengosongkan kursi parlimen masing-masing. Ini adalah sebagaimana menurut perkara 49A Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan, bukan perlembagaan hati. They want to work with the enemy, but at the same time keep the seat. Nak kerja dengan musuh tapi nak simpan kursi. Kepala otak dia. This is unfair and this is unbecoming dalam bahasa Inggeris. Karena itu pada hari ini kita nak pindah perlembagaan parti kita supaya keahlian mereka terhenti mana terlucut dengan serta-merta dan selaras dengan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan, kursi parlimen mereka dikosongkan. Setuju? Dan bila dikosongkan, pilihan rakyat kecil diadakan semula. Setuju? Jadi kita pulangkan semula mandat pada rakyat di 6 buah kawasan, dan saya harap tak ada lagi lepas di kawasan-kawasan lain. Tak ada lagi. Bukan saja di parlimen, juga di adun kita ada 61 adun. 61 adun hari ini bersatu. Hebat. Jadi adakah pilihan raya? Rakyat tengok balik semula, muka yang pengkhianat ni dah tentu akan kalah. Kita bagi dia 0. Boleh tak? Kita tahu rakyat di bawah sana sekarang pun marah. Semua 6 kawasan ini marah. Tak mahukan mereka di situ. Tapi muka mereka tak balik. Saya yakin dengan berbagai penipuan dan kegagalan kerajaan Madanun pada masa ini, Perikatan Nasional insyaAllah akan menang besar di semua kursi ini insyaAllah. Kursi inilah kursi bersatu. Dan saya yakin PAS dan rakan-rakan kita akan menyokong supaya kursi ini terus kekal. Ada calon baru yang kita akan letak dan menang kepada ahli parlimen kita insyaAllah. Saya yakin pindaan perlembagaan ini akan memperkukuhkan parti kita. Cuma saya nak ingatkanlah, bukan speaker kita, speaker yang ada kat Parlimen di Dewan Rakyat. Apabila bersatu nanti hantar notis supaya 6 kursi ini, apa dia, kursi Labuan, Kuala Kangsar, Bukit Gantang, Jeli, Dua Pusang dan Tanjung Karang ini dikosongkan. Janganlah speaker berdolak dalih. Karena perlembagaan kita dah kata dia kosong dan terhenti. Secara automatik ikut perlembagaan, kursi itu mesti dikosongkan. Tapi kalau dia kata, ya, memang saya sokong PMF, go. Pergilah. Kita sudah pun bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Boleh tak? Mulai pada hari ini membuat persiapan-persiapan yang cukup lengkap. Jangan bergaduh apa-apa pun, jangan kata nak jadi calon, kita pilih yang terbaik. Gerak kerja misi kemas dan pastikan kita menang 6-0 dalam pilihan raya kecil yang kita harapkan dilakukan dalam tempoh beberapa hari atau minggu ke hadapan.